Sebuah hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, berkata dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu washyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah." ولا يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة tunjihim minan nar salasan. Artinya agama Islam itu akan lebur, akan pudar, yakni lenyap atau pudar seperti lunturnya baju, maksudnya warna baju yang apabila kita pakai lama maka warnanya akan semakin pudar, sehingga tidak lagi faham apa yang dinamakan puasa, solat, ibadat maupun sedekah. Juga dihapuskanlah tulisan kitabullah, maksudnya Al-Quran, dalam satu malam sahaja. Kemudian tiada yang tinggal di atas bumi satu ayat pun. Yang ada ialah manusia daripada golongan yang tua-tua, lelaki ataupun perempuan, semuanya itu mengatakan, kita semua pernah bertemu dengan ayah-ayah atau nenek moyang kita dengan suatu ucapan yang berupa la ilaha illallah. Oleh itu kita pun akan menetapi ucapan yang demikian itu juga. Silah lalu berkata kepada Huzaifah, tiada gunanya orang-orang yang menetapi kalimat la ilaha illallah, sebab orang-orang itu pun tiada mengerti apa yang dinamakan puasa, sedekah, ibadat. Huzaifah memalingkan mukanya dan orang-orang tersebut mengulangi ucapannya sampai kali yang ketiga. Maksud 3 kali berturut-turut. Sementara itu Huzaifah menghadapi orang itu dan berkata, hai Silah, kalimat la ilaha illallah itu dapat menyelamatkan orang-orang tua itu tadi daripada seksa api neraka. Ucapan demikian pun diulangi sebanyak 3 kali juga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini banyak iktibarnya yang kita boleh ambil. Pertama sekali kita sebut tentang status hadis ini. Hadis ini berada dalam Sunan Ibnu Majah pada nombor 3289 dan kedudukannya adalah sahih. Kedudukan hadis ini adalah sahih, di mana Nabi kata agama Islam ni akan kelihatan semakin pudar, maksudnya di akhir zaman. Jadi sebab itu hadis ini ulama letak dalam senarai hadis-hadis akhir zaman. Maka Nabi kata apa tentang akhir zaman, iaitu Islam akan semakin dilupakan, Islam semakin hilang kekuatannya, Islam semakin pudar kehebatannya, kan? Sebagaimana Nabi buat contoh di sini. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi, ayat-ayat Quran pun banyak perumpamaan, kan? Sehingga ada ulama yang pernah dia buat tesis berkaitan perumpamaan dalam Quran rahsia dan ilmu di sebaliknya. Saya lihat salah satu daripada tesis tu cukup kagum.
cukup hebat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pudarnya Islam di akhir zaman sehingga nama dia Islam, tetapi di segi hukum hakam dia tak ambil peduli, sampai dia tak tahu langsung, sehingga Nabi sebut di sini pada hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah, sehingga mereka sendiri tak tahu puasa tu apa dia, sembahyang apa dia, ibadat apa dia, sedekah apa dia. Tapi mereka sembahyang, puasa, buat ibadat, sedekah ada kalangan mereka ni yang tak langsung kan. Hang orang Islam ke? Siapa pakcik tanya saya macam tu? Saya orang Islam, mak saya, ayah, mentok orang semua keluarga kami orang Islam. Apa nampak hang duk berjalan tak sembahyang ke? Dia tu sembahyang apa? Nampak kan? Tu contoh dia. Sembahyang apa dia? Tak tahu pula sembahyang tu. Apa pakcik, apa dia sembahyang tu? Dia tanya balik kawan tu kan. Hang puasa ni bulan Ramadan, hang puasa tak? Puasa apa dia? Ada macam tu. Dia tak ambil tahu langsung, padahal dia orang Islam. Sembahyang pun tak tahu apa dia, puasa pun tak tahu, yang kata ibadat pun tak tahu, yang kata sedekah pun tak tahu kan. Dan ada yang sembahyang, ada yang puasa, ada buat ibadat, ada agak sedekah. Macam ni kah hang sembahyang? Dia macam ni. Ini bukan betul ini. Ambil sembahyang, ayat sembahyang apa dia? Allahu Akbar. Ya kan? Ni rupa-rupa akhir zaman ni. Yang tak langsung, yang tak tahu apa tu satu. Yang sembahyang tapi tak tahu. Yang puasa dia tak tahu. Puasa hari ni kita orang Islam kena puasa. Ni puasa apa? Kat tangan hang apa dia tu? Dia tak cucuk. Cucuk. Puasa apa? Duk makan cucuk. Kan? Dia tak boleh ke makan. Tapi kita puasa penin lah. Kan? Puasa apa? Duk makan. Ni pasal apa minum ni? Ini bulan Ramadan puasa pasal apa minum? Dia kata puasa tak boleh makan je. Allahu Akbar. Minum boleh kan. Yang puasa ke tak ni? Puasa. Saya makan tak makan, saya tak minum. Saya tahu daripada mula subuh tadi saya tahu selagi tak masuk maghrib tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi kat tengah apa tu? Okok. Isap okok. Puasa tapi isap okok. Nampak kan? Yang ni rasa kita macam tak betul apa lawak ustaz apa ni kan. Tapi berlaku, setengah-setengah orang dia berlaku macam tu kan. Dia tak tahu apa langsung, syarat sah apa dia, rukun-rukun apa dia kan. Sembahyang ke sembahyang, tak nampak hang baca apa? Dia kata saya baca. Mula tadi hang takbiratul ihram sebut dah, dia kata saya sebut. Tapi tak dengar, tapi tak nampak apa mulut hang bergerak. Dia kata saya sebut kat hati. Mana boleh tu rukun qauli kan? Rukun qauli. Allah Ta'ala menyaksikan segala perbuatan solat kita daripada mula sampai ke habis. Walau kita pakai pelitup separuh muka ni pun, gerak-gerak bibir, suara Allah Ta'ala dengar. Anduk tipu kawan boleh kan? Aku tak nampak, hang pun tak nampak bibir aku, tapi tadi hang baca, dia tak baca, padahal dia tak baca kan? Padahal dia tak baca. Dia tipu siapa? Yang nak menilai sah ke tidak, terima ke tidak, Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang Nabi sebut dalam hadis ini, yang mana riwayat daripada Huzaifah Al-Yaman, berkaitan dengan rupa akhir zaman sehingga jahilnya manusia tentang Islam yang dia anut selama ini, sampai dia tak tahu puasa apa dia, zakat apa dia. Zakat masuklah kat situ, nusuk ibadat tu kan. Apa dia tak tahu, tak tahu. Loh, ni baru tahu hari ni kan. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan Al-Quran ini Allah Ta'ala akan ambil dia pada satu malam, sehingga bila esok keesokan hari kita tengok tak ada. Loh, makin dah baca dah ni, muka surat ni baca ni, buka balik tak ada. Tuan-tuan,
Mungkin benar lah kot. Sebab apa? Sebab orang duk sebut-sebut sana sini kan, takkanlah mereka duk mohong. Pada 80-an dulu kan, saya masa tu duduk kat Selangor. Mereka duk sebut dekat Kota Baru, dekat Pondok Pasir Tumbuh ada satu Quran. Mereka letak kat masjid pondok kan. Orang tu dia baca dah, pemilik Quran tu baca berapa kali khatam dah, helai ke helai daripada mula sampai ke habis khatam kan. Tiba satu hari dia terkejut, dia buka tak ada beberapa muka surat. Dia rujuk ke Tok Guru kata apa tak tahulah kan. Masa tu saya duduk kat Selangor. Akhirnya Quran itu diletakkan di pintu masuk masjid. Siapa masuk bolehlah kalau nak tengok kan. Kemudian lepas pada tu saya pergi kan, dan melihat. Sahabat tu kata apa? Dia kata saya duk baca, muka ni pun saya buka saya baca, tapi persepol lah saya tengok saya takut lah ni kan. Buka tu kertas saja, putih, tak ada tulisan langsung kan. Duk tak lama tempat lain pun bunyi macam tu. Ada yang kata ni salah cetak, ni dakwat guna dakwat yang murah dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi apa yang Nabi sebut ni, hadis ni adalah hadis sahih, benar. Quran kan akan diangkatkan fi lailatin fala yabqa fil ardi ayah. Kat bumi ni satu ayat pun tak ada langsung, semua Allah Ta'ala angkat. Kemudian ketika itu yang ada adalah kalangan Syekhul Kabir, orang tua, sama ada lelaki atau perempuan. Wal ajuzu, dan kalimat ajuzu di sini disebut sebagai perempuan tua kan. Al Syekhul Kabir merujuk kepada orang lelaki tua. Tinggal yang tua-tua sama ada lelaki atau perempuan. Mereka kata apa? Mereka kata kami pun dapat daripada tok nenek moyang kami, iaitu kalimah la ilaha illallah kan. Tok wan, tok nek tok wan ni orang agama ke? Jangan kan. Kita orang tauhid. La ilaha illallah. Ngaji kat mana tok wan, tok nek ngaji kat mana? Ngaji tu dak tapi dapat daripada tok nenek moyang kami lah juga kalimat ini kan. Dan mereka pun sama juga. Apa dia? Tok wan, tok nek ni apa dia? Tak tahu semayang apa. Tok wan mayang apa dia? Tak tahu mayang apa dia. Orang tanya soalan susah sangat, tanyalah mudah-mudah kan. Ni cuaca kat luar hujan ke tak hujan, tanyalah yang tu ni. Apa ni tanya ni susah lah. Mayang apa, puasa apa. Sehingga silah kan, iaitu perawi juga kepada hadis ini. Dia kata kepada Huzaifah, dia kata apa? Dia kata kalimat la ilaha illallah itu tak guna langsung kat mereka kan. Sebut la ilaha illallah, padahal semayang pun tak, puasa pun tak tahu apa. Yang sedekah apa dia sedekah pun tak tahu, ibadat apa pun tak tahu. Bila Huzaifah al-Yaman dengar silah ni kata macam tu, dia pun paling muka keling. Dia tak tengok muka silah, dia tengok keling kan. Tapi tak putih-putih juga silah ni, ulang 2-3 kali kan. Perkataan dia tadi tak guna langsung kalimat tauhid tu, la ilaha illallah, tak guna langsung. Pasal apa? Pasal semayang pun tak tahu apa. Nak mayang apa tak tahu apa. Puasa pun tak, ibadat apa pun, sedekah pun tak kan. Harap ke la ilaha illallah kat mulut dia apa? Dia ulang 3 kali. Kulla zalika ya'ridu anhu Huzaifah ni pun macam tu juga. Ulang 3 kali tu tengok keling kan. Akhirnya Huzaifah membuka mulut. Dia kata apa? Ya silah tunjihi minan nar. Dia ulang sampai 3 kali kan. Wahai silah, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni sedia maklum, yang kita dah tahu selama ini bukan kerana amalan yang kita akan masuk ke syurga Allah, bukan dengan amalan, tapi dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah buat neraka, Allah buat syurga.
Allah tahu siapa nak masuk ke dalam keduanya, sama ada nak masuk ke neraka atau masuk ke dalam syurga. Bukan hak kita nak menentukan hang ni ahli neraka, hang ni ahli syurga. Bukan hak kita. Hak kita apa dia? Hamba buat cara hamba. Kan? Jangan melampaui batas. Jangan dok ambil hak Allah Taala. Allah Taala suruh apa kita buat. Apa Nabi kita suruh kita buat. Apa kedua mereka tu tak bagi, jangan. Itu hak kita sebagai hamba. Kan? Yang nak memasukkan syurga neraka bukan kita. Hang ahli neraka. Hang kafir. Jangan. Nabi pun larang kafir mengkafir antara kita. Silat-silat perkataan kufur itu kembali kepada kita balik. Kan? Bersangka baik. Lepas tu pula kalau dia buat sesuatu yang tak kena dengan syariat Allah Ta'ala, kita larang dia. Tengok kemungkaran yang dia buat, kita cegah. Itu hak kita. Yang nak menghukum pula, ni ahli neraka, hang ni ahli syurga. Kita ni nak kena pergi belah sana, pasal sana ahli syurga. Kan? Jangan. Belah kita ni syurga, belah mereka tu neraka. Jangan macam tu. Kan? Kenapa? Kerana ini bukan daripada mulut lidah orang Islam. Jadi sebab itu Huzaifah kata apa? Wahai silah. Kan? Maksudnya apa? Jangan duk kata macam tu. Kan? Dengan kalimat la ilaha illallah itu, insya-Allah Allah Taala akan selamatkan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.